Stop transcription. Okay. Okey, hari ini kita akan masuk topik input and juga interaction lah. Okey. Kita start recording kita. Dah, okay, start. Okay. So, input dan interaction ni sebenarnya dekat dalam Ulearn tu you guys kalau dapat you guys dah tengok nota atau video sebelumnya sama je lah. Kan yang dua tu cuma mungkin ada few updates ke berkaitan dengan current punya items ke, notes ke ataupun perkembangan terkini kan. Jika ada memang akan disediakan lah. Mostly akan sama je lah dengan sebelum ni. Cuma dia version je lah. 2020, 2021, 2022 kan. Ni 2022 lah. Okay. Pada tahun depan dah physical, dah tak ada kot version untuk online ni kan. Tapi mungkin ada cara lain. Contohnya akan ada video for mock kan. Ada mock, dia akan buat video. Okay. So itu dah cara pembelajaran, cara kaedah lain dah. Di mana siapa, sebab kita tengok, kita fikirkan masa depan lah. Masa depan nanti bukannya orang yang ada kat sekeliling kita je akan belajar. Tapi mostly from overseas, diorang tak boleh nak travel, diorang akan buat belajar benda tu online lah. Online kan. So diorang nanti kuliah tu share online tapi at the same time dekat physical pun ada. Okay. Okay, back to the slide lah senangnya. So it's really simple je. Petang ni lab tak ada. Mostly lab ni akan di set extendkan ke minggu selepas raya lah, which is week 10 kan. Week 9 kamu cuti kan. Ni week 8 kan, week 8 lah. So 9, cuti raya, and then 10. Okay, so input interaction. Input interaction ni of course lah dalam CGI, orang kata apa, benda yang sangat penting lah. Terutama berkaitan dengan game. Kita nak interact with the grafik kan, dunia grafik tu kan. Okay, so kalau you guys ada belajar HCI pun same thing lah, interaction kan between computer, how we design and so on sebagainya kan. Okay, so itu berkaitan dengan HCI lah. So dalam OpenGL ni pun ada dia punya input. Input dia of course lah, mostly kita akan belajar buat gunakan keyboard dan juga mouse lah. Itu yang penting. Okay, contohnya Advanced Sunderland ni pada tahun 1993 dia user sees an object on the display, okay, and then point to pick the object with input device, okay, and then object change. So benda tu dah, maksudnya kita ada tab kan, pakai tab kita halakan gunakan jari kita akan halakan ke iPad tu, dia akan pergi ke mengikuti arah yang bersesuaian lah dengan kita punya gerakan gunakan pen untuk tablet tu ke dan sebagainya kan. Okay. So benda ni dah lama dah, 1993, sekarang 2022. Tapi tak lama pun dia punya orang ni pun masih hidup lagi kan. So memang still bila kata orang yang berkenal tu masih hidup, which is still new lah kan. New tapi dah berkembang lah sebagai kan. Okay, physical device of course lah kita selalu guna input mouse dan juga keyboard, dan yang satu tu trackball. Tak ada sangat kita guna sebenarnya. Tapi mostly trackball ni guna kalau macam kat bilik meeting tu akan ada lah. Okay, so ni pelbagai lagi yang you guys tengok ada kan. Macam lah. Okay. Okay, tapi kalau kita tengok contohnya berkaitan dengan mouse, mouse ni kalau kita ada wheel yang rotation wheel tu, dia mostly kita check rotation cylinder lah kan. Itu kalau mouse yang zaman yang pakai, kalau you guys pernah dengar, pernah nampak lah mouse yang pakai berbola dalam itu kan. So dia track rotation. Dia bila dia bola tu rotate, dia akan terkena bahagian mechanical atas tu, so dia akan take the input lah. Okay. Cuma problem ni dia akan kumpul habuk lah benda tu. Habuk lah dan sebagainya. So mostly tak guna. So sekarang ramai guna infrared dah. So it's quite good dah kan. So banyak orang kata apa, kegunaan dia benda ni mouse ni. So anything pun sebenarnya dia adalah orang kata apa, satu arahan lah yang diberikan untuk bergerakan sama dengan ke arah. Selalunya memang arah yang basic dah, depan, belakang, kiri, kanan. Okay. Kalau nak bergerak yang by 360 tu adalah pergerakan ke arah paksi Y, paksi Y. Kalau bila sebut Y, paksi Y sekeliling lah Y. Okay. Bukan paksi Y macam ni. Yang itu paksi dia. Kalau paksi Y macam ni lah, paksi Y. Mana Y di sekeliling Y. Kalau nampak kita tak apa. Kalau X ke arah macam ni kan. Kalau Z okay. Z ke depan kan. Kalau X ke kanan. Okay. Itu yang akan berlaku lah. So you guys kena main dengan dia punya rotation tu lah, angle punya rotation kan, dia punya
mungkin by 1 degree ke kan, by 0.1 degree ke sensitif sangat dah. So it's mathematical punya, it's a number lah kan. Kalau lagi nak sensitif lagi ni lah. Okay. So in term of logical properties, contohnya ini dikatakan bila kita ada satu API program kan, so kita kena mesti ada position dia and ada object identifier. So dia tu image processing lah contohnya kan, dia interact. So itu yang paling quite penting lah untuk benda ni kan. So bila kita halakan mouse, kita tekan dan sebagainya. Okay. So okay, sekejap. Ni ada tip admin WhatsApp saya pula. So nak shooting ni, shooting apa speech raya oleh ketua jabatan. So nanti kalau kita tu ya guys, sorry lah ganggu pula time ni. Dah tengah record ni kan. Tak apa. Okay. Okay guys, so kita pause kejap. Jom nak shooting raya punya ucapan. Nanti you guys tengok lah mungkin ucapan-ucapan daripada ketua-ketua jabatan kan. Okay. So kita sambung balik dalam 5 to 10 minit je, dalam 11, 20, 25. Okay, so ni saya matikan kejap recording dia. Sorry lah mengganggu you guys, macam ada raya ni kan, macam ni kan. Kita santai je. Tak payah stop recording you guys. So saya nak buka apa kat you guys ni. Good. Sekejap slide ni saya ke bawah kejap. Saya stop kejap lah. Okay. You guys tengoklah ni. Apa lah. Untuk ni kejap. Okay. Tengok ni untuk kejap. Sorry. Sekejap Salam. Sekejap. Di sini saya cari. Guys, memang tak ada suara ke? Kali ni tak ada. Ada. Nampak subtitle dia. Dia macam Netflix lah. Dia tunjuk subtitle dia.
Okay guys, sorry, back on track. Dia mesti tinggal bilik belakang tadi, bilik KJ tu sama Slaps tak ada buat bilik KJ tu, saya buat kat depan ni, bilik yang ada TV ni. Okay, you guys sama saya lagi, ada kat sini you guys, ada? Ada. Ada ke? Ada. Waktu video suara tak dengar. Audio saya tak dapat dengar you guys suara. Dia macam Netflix tu. Buat setting. Okay, salah semua cuba kata hello sikit ke apa ke sebab saya punya speaker tadi dia tukar salah. Hello. Okay, bagus. Aku tadi dia tukar speaker dia letak yang speaker laptop tapi laptop dah disable so dia pergi ke TV speakernya. So dah okay, quite good. Terima kasih Okay, so kita sambung balik. Boleh pause pula kita punya ni kan, tak apalah. Current slide. Okay, so okay, next one. Okay, seperti yang you guys tahu kan, kalau input dalam dunia OpenGL ni, dunia coding, kita sebut dunia coding lah kan. So dia ada lebih berkisar kepada kita menggunakan cin lah, cin dan juga kita paparkan cout lah kan, ataupun C cin lah, kalau C pula scanf kan. Okay, so itu input yang paling default lah, kita nak dapatkan nilai kita. So dah dapat input, so kita tekan keyboard lah nilai X tu kan berapa. Okay, and then kalau untuk graphical input, graphical input ni dia ada few stuff lagi lah. Dia ada locator, dia ada peak, dia ada keyboard, dia ada stroke, dia ada evaluator dan juga choice kan. So benda ni ada yang dah terkandung dalam OpenGL lah. So kita just panggil je command-command ni sebenarnya. Okay, tapi yang lain-lain tu kerana kita nak assign the key tu dan sebagainya, kita kena still declare the variable. Okay, so maknanya benda-benda, tapi ini adalah mostly ada default yang kita kena, yang ada di support lah oleh OpenGL kan. Okay, so input mode lah. So input mode ni kita request based on event lah. Jadi kita berkisar pada input dulu. So input ni, contoh input kita get, dia mesti input ni melalui satu macam talian lah, macam satu bus, bukan bus sekolah, bus satu laluan yang untuk menghubungkan antara input ke output lah. Kita type, kita keluar dekat monitor kan. So bila kita dapat input tu, tapi input tu dapat based on event lah, request the input and then dia post to the output. Okay, sebab right now semua dah touchscreen. Okay, OpenGL ni ada touchscreen juga, so ada for the mobile semua sebagainya. Tapi kita tengok ni the basic one lah, kita menggunakan orang kata apa, desktop untuk kita dapatkan input from the keyboard. Okay, kita tak guna touch screen sebab kita punya monitor pun tak touch screen, so kita tak dapatkan input from that. Okay, so input device contain the trigger. Device kita guna monitor atau keyboard ni contain the trigger. Bila tekan tu dia akan ada signal lah hantar. So keyboard kita ni satu papan elektronik ada board dah. Okay, tekan dia hantar satu signal. Signal tu dia dah di-assign lah untuk apa dia buat. Okay, sama ada button or mouse. Tapi ada dua cara. Satu kita pressing, satu kita hold. And then kita release. Okay, so benda tu dia ada mana? Satu button ada 3 kan. Kita press, single press lah. Kita hold and then kita release. Kan macam tu. Ada kadang-kadang boleh double tap. Tu kalau dalam game kan kita boleh double tap kan. So kita ada pelbagai jenis input. Tapi dia still pressing lah. Okay, walaupun double tap ke triple tap ke sebagainya. So yang ni masukkan. When triggered, input device return information to measure to the system. So the mouse tu will return to the position of information. And then keyboard pun ada return for the ASCII code. So dah ada ASCII code untuk keyboard ni. Okay. So ini yang berlaku request mode. So dia trigger the process. And then the measure. Okay. And then pergi ke program kita. Program kita tu tak kisah untuk paparkan ni monitor ke dan sebagainya kan. Kalau event mode ni maksudnya kita trigger based on the event tu lah. Kalau kita ada event tertentu, contohnya kita memang kita nak ubah sesuatu dalam dunia CGI ni, grafik, kita nak gerak satu objek, kita bergerak je lah. Tapi dalam dunia yang grafik tu ada juga dia, bila kita trigger event lain, dia akan trigger another event. Okay, contoh kita tekan button, kemudian ada event lain, ada event dalam tu, button untuk buka pintu dalam tu dia akan activatekan, mungkin ada sekumpulan raksasa ke dalam tu yang akan bergerak dan sebagainya. So dia akan
benda lain dia akan, kita satu aktiviti dia akan memungkinkan another event lain. So event lain lah. Dan dia akan adalah dalam tu mungkin ada dia akan terus keluar ke, dia akan based on the information yang kita provide lah, dan juga instruction yang kita buat untuk game tu ataupun simulation tu. Okay. So event mode ni, event mode ada contohnya Windows resize, expose, iconify, mouse click one or more button, mouse move. So event ini untuk event mode, keyboard juga press or release a key. Either non event tak ada apa-apa. So bila tak ada apa-apa, mana dia keep on rotate lah. Dia rotate ke objek tu, rotate dia akan bergerak semua sebagainya. Okay, so based on that things lah. Okay. Ini adalah function GLAD yang ada. Kita tengok GLAD. Ni dah memang kita terus panggil je. So seperti biasa, ini GLAD ni kita just panggil dan kita letakkan komponen-komponen yang diperlukan. Okay, so dia dah memudahkan kita lah. Jadi kita tak perlu nak create another function untuk get the ASCII code ke apa. Kita just assign je huruf apa dalam tu. And then dia akan automatic tahu. Okay. Contoh kita nak buat WASD. W ke depan, E ke kiri, D ke kanan, S tu ke belakang. Tapi kena set lah W tu untuk GLAD left ke dan sebagainya kan. So dia akan, bila dah lepas tu, kita letak dalam GLAD keyboard function, dia akan activatekan benda untuk baca yang keyword yang key yang kita assign. Okay. So ni yang seperti yang you guys tahu, GLAD main loop ni ada dekat bahagian main. So GLAD main loop ni dia akan meletakkan semua tu dalam satu loop yang dia akan continuously run lah. Okay. Contohnya kalau 30 frame per second, 30 kali dia akan loop, keep on looping. So dalam within millisecond lah ataupun nanosecond, it's quite fast lah benda tu, kita tak nampak. Sebab setiap rotation dalam dunia CGI ni, dia adalah satu calculation lah, semuanya mathematical punya ni, dia akan by frame. Dan mata kita nampak objek tu smooth. Maksudnya above than 24 kot. Kalau lower than 24 tu dah akan nampak stuck lah. Macam kita buffering tengok YouTube yang tak internet tak laju macam tu lah kan. So kalau 24 dengan 24, 30, 60. 60 tu boleh lagi. Tapi kalau lebih dia akan macam you guys tengok main game yang 60 frame per second, 120 frame per second. Kadang-kadang nak quite notice dia punya frame tu pun tak berapa sangat. Sebabnya mata kita pun ada hard limit, kita boleh tengok berapa frame per second sebenarnya. So limit tu bukan maksud limit kita macam tak boleh tengok macam boleh, ada orang yang tengok. Tapi dia just memang kita mata kita sampai catch up sampai nanti 30 frame per second. Lebih tu dia tak nampak biasa pun, sama je nampak lebih kurang. Cuma kalau 60 tu lagi smooth lah. Tapi nampaklah smooth sikit, tapi lagi higher tu lagi dia punya smooth dia tu memang susah nak. Tapi kita boleh gunakan yang higher frame per second tu untuk slow-mo. Kalau you guys tangkap video dalam keadaan 240 frame per second contohnya, ataupun 120, you guys bila jadikan dia sebagai slow-mo, nampak very smooth tu, ada objek kan. Okay, itu yang bagus lah. Okay, kalau you guys perasan yang sebelum-sebelum ni ada juga GLAD display function. Okay. Selalunya my display ni apa yang kita draw objek, kita function camera, function untuk kamera, untuk draw objek, and then juga dan sebagainya lah. Okay, berkaitan dengan kita nak buat satu function untuk calculate contohnya ada calculate coordination ke, calculate weaving factor ke dan sebagainya. Benda-benda yang kita nak, my display ni benda yang kita nak display apa dalam screen tu. Dan apa yang kita nak buat dalam screen tu, kita buat ke sini sebenarnya. Okay, so dia kata, so benda sini dia akan buat, dia akan execute dan juga akan update. So when the Windows is first open, ada reshape function dan sebagainya. Nanti ada function yang lain untuk yang kita gunakan untuk post redisplay. Okay, kalau kita change display, dia akan ubah lah. Okay, so GLAD for redisplay ni, dia akan check to see if the flag is set and value. Saya letak sini notice sikit. Okay. So GLAD display function is called whenever window must be redrawn. Okay, this include the time when one calls GLAD post redisplay. Nampak bila ada size dia become visible or part it become visible. Saya letak jawapan daripada ni, rasanya daripada Reddit ke apa, tak ingat saya. Okay, sebab dia nampak jawapan dia sangat bagus dan juga boleh membantu kamu nak tahulah apa sebenarnya beza antara GLAD display function dan juga GLAD post redisplay ni. Okay, itu yang berlaku lah. Okay, memang benda, so of course lah dua-dua benda ni akan tetap dipanggil lah dalam OpenGL kan, memang kena ada. Melainkan kita nak buat function display kita sendiri, kita dah, maknanya kita nak guna mungkin
Ini tahap advance kan, di mana kita nak gunakan graphic library yang campur. Okay, macam dalam Unity Game Engine tu dia ada banyak graphic engine. So kita tak on OpenGL je. Okay. Okay, GL clear yang you guys tahu ada untuk clear Windows. Okay. So the problem is the drawing of information in the frame buffer is the cover from the display content. So benda ni dia clear ni dia ada kaitan dengan nanti ada satu lagi tu GL swap buffer ataupun GL flash. Okay. So kita akan tengok nanti. So di sini kita akan guna tengok di mana buffer yang kalau kita guna GL clear ni, kita jangan yang sebelumnya kita guna GL flash. Okay. Kemudian kita tukar dalam, kalau juga perlu juga perasan dalam lab, kita guna yang paling terbaru GLAD swap buffer saja kan. Okay. So swap buffer ni sebenarnya dia apa yang buat? Dia keep on rotating, orang kata apa, ada dua buffer. So satu akan display, satu lagi dia akan hidden kat belakang. Dia akan standby bila dah, sebab every frame dia akan bertukar. Okay. Contoh ni GLAD swap buffer ni, nampak? So GL clear, okay, swap buffer. Contohnya kalau nanti dia akan jadikan dia akan jadi blinking. Okey. Blinking. So macam ni contohnya. Ni screen kita, scene ni front buffer, ini back buffer. So bila kita nak rotate dia dah standby. Standby tu maksudnya macam ni lah. Okey, yang ni macam contohnya kita ni kalau kita pakai GL flash, okey. So GL flash ni, okey, GL flash ni kalau you guys tengok dia akan satu kat CPU, okey. Ini kat satu lagi bawah ni, tapi pada masa sama dia kosong. So sedangkan dia ada je, cuma dia ada, orang kata apa, bila dia keep on redrawing tu dia akan nampak very flicker sikit. Tapi kadang mata kita tak noticeable pun. So compare tu je swap buffer, nampak dia, okay, swap buffer ni nanti dia akan tukar sikit. So dia akan tukar bagi supaya apa, dia standby lah nanti frame dia for each frame tu. So the difference between the single single and double nanti, sebab tu tapi kita kena tukar sikit bila kita guna swap buffer ni. Okay, kalau juga tengok dalam coding kan, kita sebelum tengok coding sekejap sikit. Kan. Okay, sekejap. Kat sini coding. Okay. Situ on the same time situ. Okay, sekejap clear color ni. Dan kemudian kita declarekan swap buffers. Okay, clear color. Ni clear. Ni silap. So dia clear. Okay, so kamu kena pastikan dia dekat bahagian dia update kepada double lah. Sebab kita nak guna double buffer ke single buffer. So bila single buffer, double buffer ni dia akan bolehkan kita apa, maksimalkan potensi the memory itulah. Okay. Okay. So di situ mempanan dia untuk GLAD swap buffer tu. So the difference between GL single and juga GL double ni, macam kita kata you can picture your code drawing directly to the display. Maknanya kita anggap kita akan ada terus dekat screen tanpa kita lalu, sebab kita ada satu single buffer je kan. Okay. Tapi kalau kita guna GL double, okay, kita akan anggap kita akan ada dua buffer. Satu tu visible, satu tu not visible. Okay. Tapi bila kita nak rendering frame tu, kita boleh swipe lah between two buffer tu. Okay. Mana kita nak update ke dan sebagainya, dia akan nampak lagi smooth. Okay. Dia tak lantarlah nampak macam dia macam nak tukar ke, macam dia very flicking kan. Okay. So dia mention kat sini the difference between single buffer and juga double buffer. So dia kata di sini single buffer kita panggil GL flash. Okay. Sini ada screen pointer option point pen. Okay. Okay. Ini double buffer. Ini single buffer mode kita GL flash. Okay. So bila kita panggil ni mostly kita akan replace lah. Tapi bila kita replace dengan GLAD swap buffers ni, kita kena pastikan kita guna GLAD double lah dalam kita punya yang bahagian main function tu. Okay. So itu yang akan berlaku lah. So better memang, dan sebenarnya dalam coding kita selepas ni memang kita akan guna GLAD swap buffers, so kita akan guna GL+. Okay, punca dia macam ni sebab puncanya diperkenalkan dulu ni. Kenapa kita tak guna terus GLAD swap buffer atau GLAD double? Sebenarnya kita dah boleh terus guna GLAD swap buffer ataupun GLAD double. Sebabnya semasa even OpenGL ni dia reka, so dia kalau dia tak gunakan grafik yang terlalu banyak, dia boleh pakai GL flash lah. Okay, dia just focus on dia guna certain function atau command dalam OpenGL tu saja. Okay, disebabkan zaman sekarang perkembangan of teknologi, hardware dan juga sebagainya berkembang. Okay, so menyebabkan kita dah, orang kata apa, dah boleh pakai advance punya buffer ataupun mungkin bukan saja double buffer, ada lagi dan sebagainya kan. Kita boleh, orang kata apa, adapt dan juga
teknologi itu dalam kita punya grafik. So that's why kita pergi ke arah glad subwoofer ataupun glad double. Okay. Kita dah terpakai je, tak perlu pakai DF Plus sudah. Bahkan sebenarnya kalau nak buat single, nak buat yang very basic punya grafik pun boleh je terus pakai subwoofer atau double, sebabnya kita memori kita pun komputer kita dah banyak. So kita dah tak perlu risau berkaitan dengan memory requirement, sebab kita dah, komputer kita pun mostly dah memang dah besar, sangat besar, dan bahkan ada yang guna GPU dan sebagainya. Okay. Okay, idle function. Okay, idle function ni mostly lebih kepada kita nak ni lah, waktu kita idle apa yang dibuat. So kita nak use for animation and juga continuous update. Okay. And then working with the callbacks. Okay, callbacks ni adalah lebih kepada function mouse dan juga keyboard. Okay, ni dia paling penting lah sebenarnya, sebab berkaitan dengan LED juga. So dalam kita nak buat gunakan function glad mouse function ya, kita kena, of course lah, kena ada declare function untuk kita dapatkan variable yang digunakan untuk glad mouse function ni. Sebab glad mouse function ni is OpenGL punya command. OpenGL command ni perlukan some variable yang diperlukan untuk diproses. So adalah free process, diperlukan ada dia punya arahan dia. Okay. So command dia ada. Okay. And then kita tengok balik OpenGL ni dia gunakan world coordinate system lah, with origin at the bottom left. Bottom left. Okay. Origin at the bottom left. Sini. Okay. Bottom left sini. Okay, and then dia set direction dia dah lain macam sikit, nampak dia tak atas tu. Okay. Yang button left ni dia gunakan, rasanya ni kita tengok balik, rasanya dia gunakan upper left ni. Okay, upper left. Okay. So kita ni, so dia gunakan upper left, tapi is recommended. Orang kata apa, benda ni kita akan sentiasa kita akan ubah ni, sebab kita mouse kita, interpositioning ni kita akan adjust dekat, sebab bila kita by default dia akan keluar kat screen tu, kita akan check kat mana kita display kita punya screen. Okay. So itu yang kita dekat yang kita kena invertkan tu balik. Okay. Kita kena invert dan juga tukar balik. Okay. So ini by default. Okay. So ini function yang sebenarnya dekat glad right, glad button ni, nampak ada glad down, glad right button. Kalau you guys share dekat glad right button ni, contohnya sini ya. Okay. Tengok function yang ada. Okay, glad keyboard function. Okay, jap, mari sini function dulu. Okay, this one. Okay, dia ada glad mouse function. Saya nak tengok dia punya jap. Mana tengok dia punya glad right and left tu. Button. Sekejap. Glad right button. Okay. Ni kot rasanya. Okay, ada kat sini sebenarnya. So, button should be the one of the glad left button, middle button and right button. Of course lah. Mouse dia akan ada sini ya. Sorry, okay. Mouse dia ada 3 je. Left button, middle button dan right button. Maksud kalau yang mouse wheel tu adalah middle button lah, okay. So itu yang ada untuk dia punya glad button tu lah. Okay. Okay, balik. Okay. So glad down, okay, glad down ni ada glad down, glad up dan sebagainya. Nanti tengok, saya tengok ada sini ada full thing. Tengok coding ni, macam mana dia. Which one? Oh, mouse maksudnya belum masuk lagi, tak apa. Mouse kita maksudnya kita tak masuk lagi. Okay, tapi mouse ada different function. Nanti kita akan masuk bahagian untuk mouse nanti. Penggunaan mouse. Okay. So ini my mouse. So dia untuk mouse function kita akan untuk next untuk view next slide mestilah. Okay. So kita ada right button, ada left button. Right now kita tak guna media. So untuk function ni kita nak gunakan mouse kita untuk draw something. You guys boleh cuba untuk pakai kata apa, coding ni ya. Buat satu integer main, panggil mouse function untuk kita draw. Okay. Okay, and then next ini ada function untuk kita draw the square. Okay, bagus coding ni. Untuk kita draw square kita gunakan function ni. Okay, so we can draw squares or anything else continuously as long as mouse button is pressed by using motion callback. Ni draw square ni motion function ni. Okay,
Maksudnya kita kena tekan lah, kena hold that mouse, sebenarnya left mouse kan. Okay, hold, tekan, kita boleh draw kan. So you guys cuba kode ni. And then satu lagi, we can draw square without pressing a button. Without pressing a button kan, mana pressing lah tu, okay. So kita tak payah tekan pun tak apa, dia boleh draw. Kita tekan dia akan draw je, tak payah tekan button lah. So ada banyak function dalam OpenGL ni yang kita boleh panggil lah, boleh gunakan. Okay, next one adalah keyboard. Okay, keyboard ni mudah sikit. Okay, of course lah dia akan satu function ni dia memang ada glad keyboard function dan dia declare kat dalam main. Okay, dalam main ada. Okay, so declare satu function untuk kita assign dia punya key. So key ni contoh. Contohnya kadang-kadang kita tekan caps lock, kita kena mention dua-dua lah. Kalau kita mention satu je, contohnya Q besar je, so kalau Q kecil tak boleh jalan. So kita kena pastikan kalau kita tekan caps lock, better kita letak dua-dua, Q dan Q kecil. Okay. So exit ni untuk kita tekan, kita tekan Q, dia quit lah. Okay. So kalau function, contohnya ada lagi untuk function key F1, dia tekan F1, dia buat apa kan. So ada list of key yang boleh digunakan. Sebenarnya kamu boleh gunakan OpenGL ni. Kamu kena tengok command OpenGL bahagian dia punya function untuk keyboard lah. So dia akan ada. Contohnya up arrow key, of course lah guna gerak key up. Okay. Dia assign. Tapi kalau kita contoh ada satu key yang kita tak ada assign lagi, kita boleh guna kaedah yang macam ni lah sebelum ni. Okay. Kita nak guna key yang tak berkaitan dengan orang kata apa, down kita sebagainya. Sebab kita namakan je, sebab benda ni keyboard ni semua benda tu dah ada assign. Kamu kena just assignkan untuk apa je. Dan apa nak buat. Jadi untuk ni contohnya dia exit. Boleh juga tekan D, tekan D untuk dia, D memang ke kanan lah. Tekan G untuk dia apa? Dia berpusing lagi laju ke. Kita kena buat function dia. So dalam function dia mungkin kat sini, dekat exit ni, mungkin dia boleh panggil function rotate function. So kena declare dah macam ni, void rotate fast rotate lah, fast rotation lah, rotate fast contohnya. Okay. Buat satu function untuk rotate fast. So dalam ni dia panggil lah function untuk rotate fast tu. So bila tekan, dia keyword contoh Q. Bila tekan Q dia akan keep on rotate sangat laju lah. Okay. Tapi nak kembali back to normal, kita kena pastikan function tu juga ada function untuk bila kita tekan balik Q, dia akan back to normal. Maksudnya tekan sekali dia akan laju, tekan sekali lagi dia akan slow. Ataupun kalau tekan, dia ada sampai tahap maksimum lah. Mungkin Q tekan sekali dia akan lagi tinggi. Nak slow down balik, tekan A pula kan. Macam volume lah, kita nak buat satu, you guys nak buat satu OpenGL punya environment, ada volume boleh up, boleh down kan. So benda ni penting kalau guna untuk nak buat, kadang tak naklah guna Q dengan A ni. A ni selalu untuk keyboard bergerak arah kiri. Kita gunalah huruf I dengan K dekat keyboard kita ni. I untuk volume up, K untuk volume down kan. So function volume tu akan ni lah, kamu panggil audio lah kan, panggil audio tu tak nak. So kena ada buat lah satu function untuk dia play the audio, ada tahap wave, dia punya tahap setting dia punya volume kan. Okay, ada banyak macam cara. So itu ada lebih kepada kita punya coding kita lah, bukannya OpenGL command. Tapi OpenGL command dalam membantu dia assign the keyboard function. Okay. So you can also check, ada lagi ni GLAD active shift. Ada banyak ni. Ada ni pun saya tak pernah guna lah. Tapi you guys boleh check what the command dan apa yang kita boleh gunakan keyboard ni kan. Even saya pun tak guna semua. So, banyak possibility. Okay. 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 Ni adalah untuk kita gunakan dalam reshape function. Okay. So we can reshape the size of the OpenGL display window by pulling the corner of the window. Okay. So dia ada two possibility lah. Display part of the world and then display whole world but forced to fit in new window. So kadang-kadang kita tengok kan, contoh lah sini kan, reshape possibility kan, kita nak letakkan dia kat kecil, kita nak resize dia lebar, ataupun kita nak paparkan sebagainya kan. So that's why kita ada satu function reshape sini. Okay. Grab reshape function ni dia panggil, of course, yang atasnya bahagian main. Selalunya benda ni saya tak ubah sangat. Okay, saya tak ubah sangat. Mostly saya tak ubah sangat. Dalam overlap saya pun saya tak fokus on this thing sangat. Okay. Function reshape ni void reshape adalah kita nak ubah lah. W ni selalunya merujuk pada dia punya lebar kan. H tinggi dia lah sebab window kita kan. Okay. So itu yang berlaku. And then return the width and the height of the window. So in pixel. Okay. And then juga display is posted automatically at the end of the version of the callback. Okay, so ada kat sini. So GLAD has a default reshape callback, but you have probably want to define your own. Okay, ada banyak sebenarnya ada reshape, ada default. So ni mostly ada default yang ada lah.
So benda ni sebenarnya kod-kod ni the most common one lah sebenarnya. So basically saya tak adjust sangat part ni. Sebabnya mostly ni adalah kita panggil daripada snippet yang kita dapatkan daripada internet yang mana is quite good, kita boleh gunakan. Okay. So mostly metric berkaitan contohnya berkaitan dengan metric mode in term of GL projection dengan GL model view ni kan. So benda ni ada lebih kepada kita nak tahap macam saya terangkan mana dalam previous punya slide atau nota, di mana ini penting untuk kita nak paparkan bahagian mana projek kita punya objek dalam sesuatu environment tu. Okay. Okay, OpenGL sebenarnya dia ada GUI sebenarnya, tapi saya tak sentuh juga benda ni sebab GUI ni dia kalau you guys boleh guna dengan orang kata apa, dengan Windows.NET framework, you guys boleh call the OpenGL tu directly sebab ni benda ni waktu zaman ni dibuat, GUI ni dibuat, ini tak ada lagi yang kata apa support for the interface. So right now dah ada banyak interface. Okay, dah memang bahkan untuk nak buat orang kata apa macam sebab input dan output untuk OpenGL ni dia sentiasa ada lah. So kita boleh je guna anything yang boleh ada GUI macam drag and drop punya dalam .NET framework. Kita combine with the OpenGL punya environment boleh je buat. Bahkan dalam pelbagai lagi coding-coding yang lain, contohnya kegunaan maksudnya graphic library yang menggunakan OpenGL, contohnya Unity dia gunakan OpenGL. Okay, dia guna OpenGL juga dalam tu. So dia dah memudahkan dengan GUI dia. So GUI dia panggil OpenGL library. Okay, sebelum ni instead of you guys nak masukkan input dekat DOS tu, tapi sebenarnya you guys letak dekat bahagian dekat form tu je. Tapi right now saya tak masukkan ni, dulu ada nak buat benda ni. Tapi tengoklah macam mana, mungkin saya akan declare jugalah. Mungkin you guys boleh ada box ni, tapi dia perlukan additional library which is glue.h dan juga glue.lib kot nanti. Okay, saya akan cari lebih sebab mostly library dia banyak dah deprecate dah. Deprecate maksudnya dia dah tak dikeluarkan lagi sebab mostly sekarang ni banyak orang kata apa, even Visual Studio sendiri ada dia punya untuk create UI dia orang kata apa Windows.NET framework kan, Windows Form ni kan dah ada dah. Okay, so saya tak gunakan sangat, tapi mungkin saya akan gunakan benda kita just combine je dengan library OpenGL yang kita letak dalam folder dan sebagainya, kita panggil je GUI tu, nanti terus ada je. Nak paparkan kat mana, nak drag whatever dia memang mudah sikit lah. Okay, so dia ada banyak ni, instead of menus, ni contoh yang common, menu sidebar, dials and side input points and so on. Okay, ni contoh lah kita panggil. So dalam dia sebenarnya dalam main, dalam integer main, you guys create ID dia, create dia punya add menu entry, so dia akan keluarlah kat situ. Ni orang kata apa, dia punya susunan dia nampak clear screen duduk atas 1 2 kedudukan dia ada set kedudukan atas. Okey, sebagainya. Tapi kita akan tengok tu, insya-Allah lah saya akan cuba dapatkan GUI ni sebab saya dah lama tak buat tak gunakan ni sebab mostly saya by default guna function dekat OpenGL simulation tu just terus ada paparan orang kata apa untuk kita activatekan menu apa, kita paparan kat situ je. Okey. Okay, and then ada menu-menu ada start menu semua dan sebagainya. Okay, ini lebih kepada GUI lah. Okay, so ada start menu macam kita ada tekan file, dia akan turun bawah nak clear ke, nak exit ke dan sebagainya. Okay, so itu yang okay, ada function dalam GLUT ni, contohnya kita boleh ada dynamic windows. Mana Windows tu dia ada multiple windows. You guys tahu OpenGL ni boleh create multiple windows, ada sub window. Dalam Windows tu ada windows kan. Macam you guys main game strategi lah, ada dia tengok mini map kan. You guys nak buat map kan. Banyak cara sebenarnya you boleh buat. Ada. You guys tengah cari je. Ada yang sebelum ni sebab dalam kelas yang sebelum ni lah, you guys punya senior lah yang dah ambil CGI, dia boleh hasilkan 2 Windows. Tapi saya nak cover semua dalam meeting dalam OpenGL is quite ni lah. So saya minta kamu explore what is possibility yang kita boleh buat dengan OpenGL ni. Okay? Tapi yang penting sebab tu the basic yang kita buat dalam lab ni ataupun dalam siri pengajaran subjek CGI ni kan, okay, kamu dapat cover lah. Okay, itu penting. Yang additional tu is up to you guys nak explore dan sebagainya kan. Bahkan contoh kita boleh keluarkan ni lah, buat teks lah. Okay, buat teks dekat kita punya OpenGL, buat contoh nak tulis nama kita kan. You can tulis, kalau tulis dalam tu perkataan selamat nanti kan keluarlah dalam font apa yang berkaitan. Sebab dalam OpenGL pun ada dia punya teks punya ni, nak keluarkan teks dekat dalam kita punya Windows. Okay.
Kadang-kadang dia tak nak guna, dia gunakan texture. Nanti kita akan tengok texture punya ni. Itu lagi bagus. Okay. Macam-macam yang berkaitan dengan grafik, kita fokus on grafik. Dan berkaitan dengan font ni semua, saya tak ni sangat. Tak kira gabung on the graphic side. Okay. Okay, itu saja kita discuss. Okay. Sana saya nak explain sikit berkaitan dengan lab sebelum ni. Okay. Ini contoh lab. Okay, okay. So kalau kita tengok lab yang sebelum ni, in case mungkin you guys dah buat lah kan. Okay. Okay, so apa yang you guys buat adalah you guys copy lah first kan. Copy yang ni kan. Sampai habis. Okay, dia akan paparkan lah. Orang kata apa? Satu environment. Okay, you guys boleh control. Guna keyword key kita tertentu. Okay. Dan navigate. Okay, yang kedua pula. Ni control ni tak ada. Okay, yang fokus ni. Yang kedua lah kita nak color sikit. Okay, color the box. So kita nak letak color tu. Satu, mana semua akan color yang sama lah. Of course lah, semua color yang sama. Sebab ni saya setkan color sama tapi kita nak generate. So, and then kita disable something. Okay, sebab sekarang kita guna collage solid fill. Tapi sebab kita nak color, kita terpaksa gunakan function yang baru untuk ganti. So just ikut, follow je. And then kita run. Bila run, kita akan nampak objek kita tu ada kotak berwarna-warni lah. Okay. Okay, yang ketiga, okay, ada mouse movement. Okay, ni mouse movement. Okay. Ni mouse movement. Mouse movement ni kita gunakan, selalunya kita guna, of course lah. Guna arah dia, arah yang X dengan Y saja. Okay. Movement kita input X dengan juga Y. Pasti Y mesti X. So kita tak pakai arah. Apa sekejap kita tengok nanti semua balik-balik. Okay, so kita akan check balik. Dia akan kita tengok gunakan macam mouse dalam guna. Okay, so untuk for lab assessment ni, untuk lab assessment, so kamu just kena increase. Sebab sebelum ni just 20 je. Okay, increase ke 100 ataupun more lah kalau nak possible. Dan cuba letakkan Z koordinat kat situ. Okay, so kita tengok cuba contoh. So ni by default yang ni Okay, cuba tengok ni. Okay, ni yang default lah kan. So kamu dah navigate kan. Navigate semua kan. Okay, ni navigate kan. Untuk function yang kedua, okay. Saya dah memang dah buat siap sini satu lah. Okay. Kita copy tengok. So ni bila part tu kamu buat, dia akan paparkan yang ada berwarna lah sikit kan. Warna sikit, taklah banyak sangat, warna sikit je lah. Jauh lah pula. Okay. Tu dia. Ni, satu kotak kita. Okay. Tapi boleh tembus lah, of course lah, nampak macam mana. Kita tak ada condition kan, tembus saja. Ni kita tengok dalam kotak dah apa buat. Okay, so ini for this one lah. Okay, sedikit explanation dah. Okay, contohnya. Okay, contohnya ini lebih kepada kita nak declare dia, bukannya position pun, tapi cube tu punya bilangan cube lah, 10 cube. Tapi setiap cube tu akan simpan the position je lah. Okay. So, kita cube yang pertama ni, contohnya kita akan generate, nampak di 20. 20 maksudnya 20 cube lah. Okay. So, kita akan generate untuk pasti X dengan Z. Y tak ada sebab apa? Sebab tu kita tengok tadi bila kita generate, hanya dia bertaburan dekat arah X dengan Y je. Kalau nak buat macam yang orang kata apa, ada Y, kita kena tambah satu lagi. That's why kita ada tugasan kamu lah, tambah. So, random ni tengok balik function random, dia buat apa? Apa maksud random persen 20 ni contohnya kan. So, dia akan random between apa and apa. Dan saya letak sini plus 5 lah. Sebab saya nak bagi dia, at least dia ada, orang kata apa, jarak sikit. Okay, and then, kita nak draw tu, kita dah ada dia punya, orang kata apa, position dia je kan. So apa yang saya nak buat, kita nak draw sikit, okay. So kita draw satu function, okay. Satu lagi push metric dengan pop metric. Push metric dan pop metric ni lebih kepada macam dia seperti GL.30 juga. Cuma bezanya dia lebih, orang kata apa, kita nak reset pada the local punya placement lah. Itu yang dimasukkan di local punya placement. So dia nak
kita nak orang kata adjust. So kalau contoh kalau buat first iPhone kosong of course lah position 1 set kena 10, kemudian dah 10 boleh je nak darab 5 ke darab 4 ke tak kisah. So saya buat dalam ni kita buat dah 10 lah kan. Then Z Y nak kosong je, tak buat apa. Y tak nak buat apa, sekarang buat apa sebab saya tak buat Y. Sebab tapi tugasan kamu untuk include the Y punya ni okay. And then untuk Z pula, okay. So ni samalah, benda sama sebab kan. Okay. And then kita draw lah the square tu. Okay, square tu kita draw. Sebab square tu sama je. Sebab ni kita simpan location kan. So square ni square kita. Ni square kita. Okay. Jadi kita simpan position dia XYZ ni. Okay. Okay. So kita draw square tu and then okay, reset balik. Kita nak draw balik. Draw lagi. Sampailah 20. So kalau juga tukar sini. Okay. And then this position kita jadikan satu function untuk kita panggil ni lah. Kenapa kita tak panggil terus position ni dalam contoh tak panggil init ni dalam mana position ni tak bagi, kenapa tak letak cube position je. Okay, sebenarnya kadang-kadang dalam init ni ada pelbagai lagi kita nak buat. Okay, so init ni sebab tu kadang-kadang ada orang nampak macam dia kenapa dia tak panggil terus cube position ni kan. Dalam ini position dipanggil oleh init dipanggil terus, better panggil cube position terus dekat bawah tu. Ni kita copy kat main. Tapi sini ada mungkin in future kita tambah something yang bukan saja nak calculate for the cube position tapi anything lagi. So kita letak kat sini. Okay. Ini untuk lighting kita tak cover lagi. Tak apa. Tapi just nak kamu letak dulu. Dia test ni penting. Okay. Penting untuk dimasukkan dalam ni sebabnya untuk bagi supaya kita punya objek ataupun color untuk square tu dia tak nampak dia flicker sikit. Okay, itu berlaku lah. Jadi nanti dia akan macam seolah-olah dia macam ada overshadow sikit. Kamu boleh cubalah ke enable kan, disable sebagainya kan. Okay. Ini kita panggil camera system. Kamera kat mana? Atas ni tadi. Ini kamera kita. So kamera kita ni ada kan. Okay. So GL rotate F. So ada S rotation. S rotation ni kat mana? Tengok atas. Kita clear tadi. Kosong ni. Tapi calculation dia kat mana nanti tunggu dulu. Okay. Tadi. Okay. Rotate camera on X axis. Left and right. Okay. X. So left and right. Kemudian ada GL rotate F, Y rot, okay, Y and S axis. So up and down lah. So dia buat ke sini. And then dia translate position the screen to untuk translate the screen to the position of the camera. Ni kita kena screen kita position ke arah kamera kita. Okay. So itu berlaku. And then lagi, okay, ni keyboard kita function. So Q. Di sini dia mana penting keyboard ni. Okay. Tadi kamera. Okay, kamera tu apa yang dia pandangan untuk kamera tu. Tapi sebabnya bila kita adjust sebab Q ni bila kita adjust, nampak? Dia akan update semua nilai X. So menyebabkan kamera yang di atas ni, sebab tu kita panggil kamera ni kan. Kamera di atas ni dia akan update juga. Mana boleh kita buat kamera, tapi bila kita update tekan keyboard, maksudnya kamera tak follow. Kamera tu static. So kita nak pastikan kamera kita follow direction of the keyboard when the keyboard is presses. Benda ni kita tengok. Ke depan penting. Sebab tu dia saling orang kata apa berkait antara sama lain lah. Kita tak naklah melainkan kita buat satu world, kamera tu static pandang dari atas. Kita control itu boleh. Kamera kita static. Kita tak ubah apa kamera kita. Bahkan kamera ni tak ada kamera kot. Maksudnya dah pandang situ je. Okay. Okay, pandang situ. So bila kita tekan keyboard, objek kita je berjalan ni. Kita tak follow pun. Tapi kalau kita buat first person view, third person view, kita follow belakang kan. So itu pula. Sama lah Z semua sebagainya. Okay. Untuk W ni pelik sikit. Kenapa W dengan S ni pelik sikit? Sebab dia ada up and down. Okay, up and down. Okay. Dia up and down. Dan juga sini ada few formula yang digunakan lah. Ni apa ni? Ini pi. Okay. Pi. So macam ni saya dapat. Macam ni memang saya dapat. Ini memang calculation ni memang dia ada saya dapat kod ni yang memang sangat efektif untuk pergerakan W dengan S yang optimum lah. Okay. Dia punya S memang optimum. Okay. So bila dia bergerak tu dia sangat optimum lah. Okay, ni
tak apa. Okay. Tekan W je. Tapi nampak semua. Dia sangat berguna nanti bila terutamanya bila kamu dah nak pakai mouse nanti. Tapi boleh je tambah S ni, kenapa kita tak guna when dia press W dia akan plus arah depan kan. Tapi sebabnya kita ada yang kita anggap macam orang kata apa? Kita bergerak tapi kamera kita tu dia nak orang kata apa? Berpusing pada paksi dia juga. Kita bawa sekali paksi kamera tu. Kita bawa sekali dengan dia punya apa benda dia dekat gambar kamera tu stand tu apa tak tripod dia. Tengok tripod dia tu sekali. Okey. Okey, D untuk kanan lah. Benda Z untuk tadi. Z dengan Q. Z dengan Q ni apa? Tengok. Bawah. Ni atas bawah lain. Okey. Ini depan. Atas. Okey. Bawah. Buat. Untuk explore lah ni. Kemudian pergi ada A kiri lah. Okay. And then key 7, kalau tekan key 7 ni escape ni. Boleh juga kamu gunakan nombor. Nombor ni sebenarnya merujuk kepada dia ada nombor-nombor dia untuk escape, nombor berapa dan sebagainya. Nombor tak tengok lah, dia tak letak tanda ni kan. Tapi kalau guna caps lock, kalau tak letak yang tanda ni, kan? Sama dengan apa? Okay. So, juga. Kalau kita tekan caps lock kan? Okay. A tu dia ke kanan kan? Okay. Ini saya tak tekan caps lock, saya okey je. So, ni pandang kanan. Kiri. Kanan. Ni pandang nampak? Dia tak gerak, dia tak straight. Satu kanan yang straight, satu kanan yang tak straight. Okay. Kalau saya tekan caps lock, okay. D tak ada kat mana, tapi A ni bergerak. Sebab saya dah nyatakan A tu sebagai ni kan. Atas semua depan dia tak boleh gerak. Okay. Kalau saya tekan caps lock balik, kecilkan balik, so boleh dah balik. Okay. Itu gunakan. Dan sebab apa orang kata apa W dengan S ni kita kena manipulate sikit sebabnya kita dah buat rotation macam ni. Okay. Kita gunakan pergerakan 360 untuk punya keyboard. So that's why orang kata apa ada yang kita boleh orang kata apa maintain kita punya straight seni kan. Kalau tidak nanti dia akan nampak ni dia berpusing ni pada paksinya sama dengan ni Q pada paksinya ni dia tak gerak ke depan pun, tapi bila dekat ke depan kamu tak boleh guna formula yang sama untuk ke depan Q ke atas untuk Q ni ke atas kan, dia pandang atas tapi dia macam leher pandang atas pandang bawah kan. Sebab dia menggunakan gerakan yang by degree 360 kan. Tapi bila kamu nak buat untuk W ni, dia lain macam sikit. Dia kena ada adjust sikit supaya bila kita tekan W tu, dia pergi ke depan, bukan pandang atas bawah macam Q. Okay, so dia ada few formula di situ dipanggil, dia letak. Kan? Okay, maaf lah sebab source code ni memang saya pun ambil ada sedapat snippet pun dari mana dan calculation memang ada kat sini. So, it's quite good lah. Boleh guna juga untuk ni. Okay, ini function yang kita akan panggil class dan sebagainya kan. So, ini function dia lah. Okay, kita tengok source code yang satu lagi. Stop. Okay, ni with mouse. Mouse ni interesting. Maksudnya just titik follow je. Yang ni rasanya juga dah boleh buat sebabnya juga follow je kan. Mouse ni kena hati-hati ya sebabnya dia nanti dia sensitif sangat. Nanti takutnya bila kat environment tu dia dah kacau bilau sikit. Okay. Nampak tu kacau bilau sikit dia. Hilang lah. Mana dia lagi. Tu dia. Hilang. Nampak? Saya tekan depan tapi dia ke belakang. So kena ubah sebelah sikit. So kadang-kadang dia sensitif sangat. Mouse ni kadang-kadang saya tak guna sangat. Okay, saya betulkan sini okey lah. Itu pandang buat. Nantinya.
Okay. Okay, ni nampak tak cantik lagi sebab kita tak ada environment kotak-kotak. Cuba kamu buat satu dalam satu box yang besar, kita duduk dalam tu, letak texture. Nanti kita akan buat, tengok tu. Texture baru kita nampak ada ending dia kan. Ni susah sikit sebab kita tak ada letak dia punya tutup. Kita macam meraba di kawasan gelap. Okay, situ berlaku lah. Okay, next one ada bila kamu letak 100 kan, macam define them kan. Ini kamu kena buat lah. So syarat satu kamu dapat buat jadi dan buat. Okay. Oh, nampak ni guna texture lah. Apa ada letak sini? Dia guna texture sikit. Tak apa, tunjuk je. Okay. So dia, sekejap. Rasanya so ni sebab digunakan untuk yang texture ni. Oh, check. Okay. Jangan lupa, kalau juga ada perasan ada kaitan dengan second warning ni, juga kena letak dekat C++, under preprocessor, letak kat sini dalam under ni, edit. Letak dia dekat bahagian ni. Okay. Okay, apply. Kita nak cuba clean balik. Kita orang tengok. So nampak dia jadi satu dunia dia nampak ni. Ni tu dia mencapar sikit. Tak ada. Kata texture tu tak ada lah. Nampak belakang dia. Ada Y, X dengan Z lah direction dia. So kita buat lah. Okay. Ni texture saya tak letak. Kalau texture saya letak dia akan ada ni. Tapi tak boleh saya sediakan tak. Kita je perlu adjust je. Source code yang nombor 1, 2, 3 ni untuk bagi dia jadi macam ni. Tambah bilangan dia ke 100 and then letak Y punya variable bagi dia ada bukan saja perkara dekat X, apa dia berselerap pada X dengan Y tapi ke arah X dengan Z tapi ke arah Y juga. Okey. Itu sebab sedikit lah berkaitan dengan nombor 4. Okey. So nanti hantarlah screenshot dan video yang dapat. Okey, sekarang ni kejap. Sekejap screen. Okey. Okay guys, ada tak sebarang soalan ataupun apa yang terbuku di pegang tu nak tanya ke kita nanti. So ada yang tanya file ni kalau boleh hantar solution file lah. Saya harap kamu boleh hantar sebelum masa yang ditetapkan, okay. And then supaya bila kamu boleh balik raya dengan tenang. Untuk raya, sebab tu that's why lab hari ni saya akan movekan to the next one. Tapi yang previous lab hantar by this week lah. Okay. Before this class kan. Biasa semalam dah habis kan. Okay, dah hantar kan. Okay, and then for this lab, you guys boleh rehat. Jumpa lagi pada yang next ni lah. Tapi, in case kalau you guys nak tengok balik kan, apa you guys buat, at least you guys faham dah sikit-sikit. Okay. So, welcome lah to dunia fotografi ni. Daripada kita dah, you guys at least dah dapat tahu nak berinteract dengan dunia grafik tu. Tadi sebelum ni, kamu just display je kan. So, dengan ada input dengan apa ni, kamu juga boleh think for the assignment nanti. Nanti kita akan tengok texture pula dalam minggu depan. Okay, untuk apply texture supaya kamu boleh jadikan dia lagi cantik dan terutama untuk bahagian untuk projek nanti. Projek nanti ada. Okay, maintain yang sama je mostly. Okay, so ada tak sebarang you guys nak sampaikan ke apa ke, nak berkongsi ke apa-apa sebagainya? Ada yang dah balik raya dah ke rumah? Belum. 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 Dia tanya kawan-kawan saya yang lain yang orang kata apa, yang kelas-kelas lain ada yang dah balik, ada yang tak balik kan. So tapi semua balik ke? Ada yang tak balik. Tapi yang tak kepada yang balik tu hati-hati, kepada yang tak balik tu mungkin sebab ada jauh ke dan sebagainya ataupun memang nak stay sini, jaga diri baik-baik kat sini dan sebagainya. Mana-mana anywhere lah.
Okey. Dan juga ingatlah 1 Mei you guys dah tak perlu pakai mask tu dekat luar tu dah. Maknanya you guys jalan dekat koridor tu ke apa, tapi bila masuk bilik kuliah ke lab, you guys kena pakai lah benda tu. Dalam indoor kan. Tapi luar tak apa, you guys dah boleh freedom lah sikit. At least tak adalah berpeluh kan dengan mask semua dan sebagainya kan, betul tak? So itu yang penting. Pertama you guys kan kena orang kata apa, kena tongkat tangan tu kena lalu panas-panas semua sebagainya kan. Ada tanya apa tu kat tangan dalam tu ada apa-apa ke? Nak sampai ke ucapan raya ke apa ke? Tak ada. Siapa yang balik hari ni? Siapa yang balik hari ni? Ada balik hari ni? Tak ada. Esok saya balik. Esok ramai balik esok kan. Bagus. Oh. Kepada tu lah macam cakap kepada siapa yang bertolak jauh ke nak balik KL pun jauh juga kan. Kalau nak balik Kedah ke terus ke kampung kan. Turun kat kereta tu hati-hati. Kan. Okey, itu benda penting lah. Memang kena hati-hati pun, tak hati-hati pun memang rasanya slow kot. Trafik kat lampu raya tu, kau nak laju pun dah tak boleh kot. Kan? So, sabar je lah, banyak sabar. Makanan bawa dalam kereta. Cukup berbuka puasa dalam kereta kan, nanya pula kan kalau yang jauh lah. Kalau yang dekat ni tak ada masalah kan. Okay, itu je lah. So, anything else adalah selamat Hari Raya. Dan juga maaf saya batin lah kepada saya. Okay, sehingga kita berjumpa lagi masa raya nanti, selepas raya lah maksudnya. Next class which is dalam berapa Mei 12 Mei. Okay. 12 Mei nanti. Okay. So dengan ini kita akhiri kita punya kuliah kita. Sehingga kita berjumpa lagi dan juga